Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Dah makan? Dah. Makan pukul berapa tadi? Saya makan tadi sebelum main kelas. Ada kelas pukul berapa? Tadi kelas pukul 1 sampai 2.30. Hari ni satu kelas je? Ini 3 kelas, tapi yang awal-awal itu secara online. Online lagi. Faham. Tadi makan apa? Tadi makan biskut je. Faham. Okey, kerusi macam mana selesa? Okey, selesai. Sejuk sangat ke? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu kita mulakan sesi ya. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Okey, seperti yang awak tengok di video saya ni. Okey, nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Naim. Boleh panggil saya Syahidah. Kemudian saya adalah kaunselor pelatih untuk awak hari ni. Okey, maksudnya segala awak nak kongsikan apa-apa pun boleh. Maksudnya tak terhad pun lah. Okey, kemudian macamlah. Okey, boleh awak perkenalkan diri awak? Okey, boleh. Nama saya Siti Khadijah binti Mekab. Saya merupakan pelajar semester 4 dalam ijazah sarjana bidang kaunseling dengan kemudian. Saya ada 5 orang adik-beradik dan saya merupakan anak ketiga. Anak ketiga. Yang sulung abang ke kakak? Yang sulung abang, saya ada dua abang. Lepas tu saya ada 2 adik. Adik lelaki perempuan? Adik dua lelaki. Mak ayah still ada? Ada. Okey, mak ayah kerja apa? Mak suri rumah, mak kerja. Kalau ayah pula kerja buruh, kerja kampung. Okey. Asal di mana? Asal saya dari Kelantan. Asal Kelantan. Dengar macam cakap-cakap Kedah. Ingat Kedah? Saya pernah dekat Kedah. Jadi, sebab itulah saya kalau cakap luar saya cakap Kedah saya. Maksudnya macam dulu dilahirkan dekat Kelantan ke macam mana? Saya lahir dekat Kedah, lepas saya pindah dekat Kelantan. Sebab tu saya pandai cakap Kedah. Tapi boleh kecek dekat Kelantan? Boleh. Boleh. Saya lupa cakap saya asal dari Kedah. Tapi ingatkan itulah Kedah kan. Faham. Okey, pernah join kaunseling tak sebelum? Pernah dengan kaunselor pelatih. Okey, kalau macam tu boleh tak saya nak minta Khadijah terangkan sikit apa yang Khadijah faham tentang kaunseling. Okey, apa yang saya faham tentang kaunseling ni, kaunseling ni merupakan proses membimbing klien dalam menyelesaikan masalah. Okey, itu je. Okey, dan kalau saya pula, saya fahamkan kaunseling ni adalah orang kata apa, bukanlah tempat untuk nasihat, tapi dalam kita punya sesi kaunseling ataupun dalam kita punya bimbingan kaunseling tu pun dah ada nasihat dah. So sebagai saya kaunselor ni adalah untuk membimbing Khadijah untuk orang kata apa, untuk selesaikan masalah apa yang Khadijah alami lah. Okey, dan kemudian dalam sesi kaunseling ni juga ada peranan kaunselor dan peranan klien. Kalau peranan saya sebagai kaunselor ni, saya seperti yang saya cakap tadi lah, saya adalah pembimbing kepada Khadijah, dan Khadijah pula adalah klien, dan Khadijah juga bebas untuk menceritakan segala apa saja yang Khadijah nak sharekan. Okey, kemudian dalam sesi ni juga ada etika kerasaan. Maksudnya etika kerasaan ni sebagai kaunselor ni paling penting lah. Maksudnya segala perkongsian yang Khadijah kongsikan dalam sesi ni semuanya tak lupa ada etika kerasaan. Dan maksudnya
Khadijah share dalam ni, saya tak akan boleh bawa isu tu ke luar bilik sesi ni, dan Khadijah pun sama berbuat demikian. Kecuali lah isu yang Khadijah share tu melibatkan ancaman kepada Khadijah dan diri saya sendiri serta orang sekeliling Khadijah. Kemudian isu yang Khadijah bawa tu dia berkait dengan undang-undang. Contohnya isu tu berkait dengan dadah ke apa ke, saya minta maaf awal-awal, saya akan rujuk ataupun saya akan bawa kes ni kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Macam tu. Kemudian Khadijah jangan risau sebabkan Khadijah pun dah pernah share, dah pernah join sesi ni. So mesti Khadijah tahu kan masa sesi ni berlangsung kan. Sesi ni akan berlangsung selama 30 minit hingga 40 minit je. Kejap je. Okay, kemudian dalam sesi ni juga ada peraturan dia. Maksudnya kalau join sesi ni, kalau boleh handphone tu diletakkan dalam mood yang senyap lah. Kemudian kalau sepanjang sesi ni Khadijah sakit perut ke yang tak boleh nak tahan, saya benarkan lah Khadijah nak pergi toilet kejap kan. Macam tu. Saya rasa itu je lah. Khadijah ada apa-apa nak tanya? Okay, sebelum tu Khadijah nak tanya lah, apa yang Khadijah nak sharekan dalam sesi hari ni? Okay, apa yang saya nak share, saya rasa saya ada masalah penyesuaian. Mungkinlah sebab datang ke UM. Penyesuaian macam mana tu? Boleh tak Khadijah ceritakan dengan lebih terperinci? Okay, kalau sebelum ni kita kan belajar online kan. Lepas tu kalau ni first time juga saya datang ke UM. Lepas tu first time juga saya jauh daripada keluarga. Sebelum saya tak pernah pun duduk asrama ke apa semua. Maksud saya dari penyesuaian tu, saya rasa macam mungkinlah saya tak boleh nak urus masa atau saya tak pastilah sebab kan kalau online kita tak ada kelas fizikal. Maksud kalau duduk dekat sini, bila ada kelas fizikal tu dia macam rushing sikit. Kita kena air baju lah, kena naik bas lah, apalah semua. Kalau macam kelas online tu, untuk ke kelas seterusnya tu saya macam tak perlu buat apa, just tunggu je kan. Ni untuk sekarang fizikal, walaupun kelas saya tu habis dalam pukul 11.30, tapi masa tu saya telah siap-siap cepat-cepat untuk kelas fizikal pukul 1 lagi. Macam tu lah, saya rasa agak rushing. Faham. Saya faham lah apa yang Khadijah cerita ni. Maksudnya Khadijah rushing. Lepas tu yang firstnya Khadijah susah nak adapt diri dengan persekitaran universiti ni sebab pertama kali kan. Okay, kemudian Khadijah rasa rushing sebab dalam masa yang sama nak iron baju lagi, nak mandi lagi. Nak mandi pun kadang-kadang berebut kan. Okay, saya pun pernah duduk sama. Kemudian kalau macam tu macam mana? Kalau Khadijah rasa macam duduk dalam ramai-ramai tu, Khadijah rasa selesa ke tak dengan orang sekeliling? Maksudnya Khadijah lebih selesa sendiri ke? Yang tu rasanya saya okey je. Sebab kan sebelum ni saya pernah masuk polisi. Lepas tu untuk dekat sekolah sana pun saya banyak macam menyertai program apa semua. Jadi memang tak duduk perseorangan lah. Ada je kawan ramai-ramai. So tak ada masalah pun pasal yang tu. Lepas tu yang Khadijah maksudkan Khadijah rasa suka menyendiri tu macam mana? Khadijah, sebab isu yang Khadijah cakap ni, Khadijah susah nak adapt. Tak, maksudnya dia rasa berbeza dengan fizikal dengan online. Sebab kalau duduk rumah kan kita boleh buat apa saja. Lepas tu kalau main kat sini, kita kalau nak makan pun kena pergi kafe. Lepas tu kena tunggu bas nak pergi kelas. Macam tu lah. Maksudnya Khadijah rasa sekeliling Khadijah ni Khadijah boleh adapt. Cumanya Khadijah rasa rushing je lah. Rasa berbeza lah dengan sebelum ni. Sebab ni pun first time. So jadi macam semua kena buat sendiri. Sebab saya tak pernah ada pengalaman jauh daripada keluarga. Macam tu lah. Kalau boleh saya tahu hubungan macam mana hubungan Khadijah dengan roommate?
Dengan roommate tak ada masalah, roommate okey je. Cuma kadang-kadang biasalah bila kita ada roommate kan, kadang-kadang dia cakap pun macam tu lah, macam agak mengganggu, tapi bagi saya tak ada masalah pun. Mengganggu sebab dia cakap kuat tu macam mana? Kadang tak adalah kuat, biasalah bila orang cakap telefon kan. Tapi kadang-kadang je lah. Cuma kan sebelum ni kan saya, macam saya kata tadi, saya tak pernah jauh daripada family, saya tak pernah duduk asrama. Jadi saya tak tahu situasi pasal dengan ada roommate pula, bukan daripada kita online kan. Macam tu lah. Okay, kali pertama universiti keluarkan memo untuk semua pelajar balik ke kampus. Apa yang korang rasa waktu tu? Saya rasa dua dalam satu lah. Saya rasa excited sebab tak pernah masuk universiti. Lepas satu lagi rasa macam kenapa juga tak pasal. Rasa sedih jugalah kan, sebab kita dah berapa sem kita duduk kat rumah, dah terbiasa dengan belajar macam tu kan. Jadi macam nak pergi tu pun macam ada rasa gembira, ada rasa sedih juga. Faham. Maksudnya Khadijah teruja nak masuk universiti kan buat pertama kali, tapi dalam masa yang sama rasa macam orang kata apa tadi? Rasa sedih lah. Rasa sedih. Sedih untuk tinggal family ke sedih nak tinggal kehidupan online di rumah tu? Dua-dua lah rasanya. Sebab saya ada adik kan, adik saya kecil lagi. Biasa tak ada lah kecil sebab dia umur 8 tahun. Jadi dia rapat dengan saya, jadi agak dia sikit sebab biasanya kalau duduk rumah pun dia ada melekat, dia rapat dengan saya je. Faham. Okay Khadijah, saya faham apa yang Khadijah rasa. First Khadijah rasa macam rushing, lepas tu Khadijah rasa macam berat hati nak tinggal family lah kan. Okay, kalau lah untuk apa yang alternatif ataupun cara Khadijah nak atasi isu yang Khadijah alami? Sebab awal-awal tu kan saya rasa awal tu memang tak boleh nak ni sangat. Sebab maksudnya tak boleh nak, tak tahu cara untuk atasi. Sebab kita first time main, jadi macam agak rushing macam tu. So bila duduk dalam seminggu dua, kita macam slow susun yang mana satu. Okay, kelas pagi, lepas tu bila masa kita buat kerja, bila masa kita iron baju, rasanya macam tu lah saya susun. Boleh saya tahu jadual Khadijah ada buat ke tak jadual dari segi, tak kisahlah dari segi dalam phone ke, dari segi manual ke, ada buat tak? Saya ada buat. Okay, boleh saya tahu masa-masa Khadijah buat tu, macam pagi Khadijah buat apa, petang, boleh saya tahu? Saya tak buat macam pagi buat apa, malam buat apa. Saya just macam hari ni nak buat kerja apa. Saya list lah dalam kalau ada assignment atau tugasan atau program atau meeting, saya akan list apa yang perlu buat hari ni. Lepas tu tak pun paling kurang pun saya akan buat list dalam masa seminggu. Minggu ni nak buat apa, macam tu. Jadi saya tak akan buat okay hari ni buat yang ni. Mungkin lah yang tu saya tulis, cuma saya just ingatkan dalam kepala je. Pagi petang ni nak buat ni, malam ni nak buat ni. Cuma apa yang penting dalam sehari tu habis benda saya tak buat, yang saya nak buat. Tak kisahlah yang tu saya nak buat pagi ke petang ke, asal habis. Maksudnya kalau lah kerja tu banyak sangat, pack sangat untuk satu hari tu, Khadijah usaha juga untuk siapkan dalam satu hari tu. Saya akan usaha juga. Paling kurang pun tapi dalam masa yang saya list tu, saya akan yang berkepentingan juga lah. Biasanya akan siap juga apa yang saya list. Tapi kalau tak siap pun adalah mungkin dalam satu atau dua, macam tu lah saya akan buat esok. Esoknya pula tu yang tu lah yang menjadi keutamaan, sebab yang perlu buat hari ni sepatutnya macam tu. Berkaitan dengan masa pula, Khadijah ikut tak betul-betul masa tu? Contohnya macam contoh kita pagi Khadijah katakan Khadijah ada gap kan, contohnya ada gap antara satu kelas. Contoh kata Khadijah kata antara gap tu Khadijah nak buat assignment, Khadijah buat ke tak? Yang tu memang saya tak buat sebab saya tak ambil masa kalau time belajar tu. Contoh ada kelas pagi kan, lepas tu lepas pukul 1 tu pula ada kelas adat, saya tak akan buat kerja masa tu. Sebab saya rasa kalau saya buat kerja pun kejap je, sebab masa pun tak panjang. Strategi saya tak mau mengganggu waktu kelas saya lah. Maksudnya
saya dah getih dengan kelas. Lepas tu saya nak buat tugasan pula. Macam tugasan tu saya akan buat petang atau malam, time free lepas saya dah solat. Kalau lepas saya dah makan, maksudnya time ada tenaga untuk hadap balik. Bagus. Betul juga apa yang Khadijah buat tu. Maksudnya dari 8.30 sampai 5.30 tu adalah waktu, orang kata apa, waktu PDP kita kan. So Khadijah tak nak ganggu waktu PDP tu. So Khadijah akan buat assignment waktu malam katakan. Okay, faham. Okay, Khadijah mengenai isu yang dan kata apa, isu yang Khadijah bawa ni dan alternatif yang Khadijah huraikan panjang lebar tadi, Khadijah rasa berkesan ke tak alternatif yang Khadijah buat tu dengan isu tu? Saya rasa setakat ni saya rasa berkesan kot, sebab awal-awal kan saya tak buat lagi kan. Saya buat pun dalam lepas seminggu, 2 minggu. So saya nampaklah perbezaan antara buat dengan tak buat tu. Saya rasa berkesan bagi saya. Okey, faham. Maksudnya dari segi orang kata apa, jadual yang Khadijah buat tu, ataupun orang kata apa, note lah untuk harian-harian Khadijah tu, Khadijah yang buat tu menjadilah. Okay, faham. Okay, Khadijah, kita pun dah menghampiri penamatan sesi ataupun tamat sesi lah. Okay, dari sini saya nak rumuskan sikit lah. Dan sebenarnya Khadijah cakap tadi, Khadijah rushing untuk apa ni, kelas online dengan kelas face to face. Sebabnya saya fahamkan Khadijah semasa ni kata apa, bercampur, online pun online lagi, apa ni, face to face pun ada lagi. Maksudnya Khadijah rushing dari segi masa yang macam tu lah. Mana nak online lagi, mana nak bersiap untuk face to face lagi. Lepas tu Khadijah cakap Khadijah macam berat hati nak tinggal family, nak tinggal adik kesayangan, sebab pertama kali berpisah kan. Okey, dan kemudian untuk, dan saya faham juga untuk Khadijah kata apa, atasi isu tu, Khadijah pun dah ada alternatif sendiri. Dan Khadijah cakap alternatif tu berkesan untuk Khadijah. Dari segi yang kata apa, yang Khadijah listkan rutin ataupun perkara yang perlu Khadijah siapkan dalam masa sehari ataupun seminggu terus. Maksudnya Khadijah ni jenis disiplin bab masa, dan orang kata apa, kalau Khadijah akan cuba juga usaha untuk siapkan. Bagus Khadijah. Okay, seterusnya setelah sesi kita ni berlangsung hampir 30 minit, apa yang Khadijah rasa? Okay, saya rasa mungkinlah agak lega sebab saya sebelum saya datang sesi, saya rasa macam agak takut lah untuk jumpa kaunselor sebab takut kaunselor tak mendengar. Walaupun sebelum ni saya pernah join, tapi tu secara online, ni secara bersemuka. Okey, jadi saya rasa bagi saya lah sangat bagus, sangat penting lah untuk kita meluahkan dekat kaunselor sebab kita akan rasa lega. At least ada juga orang nak dengar. Walaupun benda tu, walaupun isu kita tu mungkinlah kita pandai di sini, tapi kita nak cerita juga macam beban-beban yang kita rasa. Saya faham Khadijah. Okey, alhamdulillah kita pun dah selesai satu sesi. Okey, Khadijah berminat tak nak sertai ataupun nak join lagi sesi masa akan datang? Saya rasa untuk sesi akan datang saya takut. Okey, tak apa. Sebab Khadijah pun dah ada alternatif yang saya rasa saya sendiri pun tak pernah terfikir nak buat. Kira baguslah kiranya Khadijah datang sesi ni untuk share. Mungkin juga alternatif yang Khadijah share ni mungkin juga saya boleh gunakan, ataupun saya pula yang share alternatif tu kepada klien lain. Terima kasih. Okey, dan lagi sekali saya nak ingatkanlah pasal etika kerjasaan ni. Sebabnya saya nak ingatkan lagi sekali sebab etika kerjasaan ni sangat penting untuk kaunselor dan klien. Okey, maksudnya isu ni walaupun isu bukanlah isu berat, tapi jangan risau, saya takkan bawa isu ni
keluar bilik sesi. Kita keluar je bilik sesi ni terus macam biasa. Macam tu. Okay, sebelum kita akhiri sesi ni, Faizal ada apa-apa nak tanya? Saya rasa tak ada lagi kot. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih sebab datang. Balik elok-elok ya. Okay, terima kasih juga. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, Cik. Syahidah kan? Ya, saya. Okay, sebelum tu saya nak tanya, Syahidah dah makan? Dah makan baru je. Oh, baru makan. Syahidah makan apa? Hari ni saya makan nasi goreng kampung sebab teringin sangat. Dah lama tak makan. Wah, sedapnya. Akhirnya dah dapat juga makan kan? Puas hati. Kalau tak 3 hari 3 malam, Ya. saya ingat dia nasi goreng. Sebab susah nak dapat. Oh, betul lah tu kan. Sebelum tu saya nak tanya, Syahidah selesa tak dengan persekitaran bilik sekali? Selesa? Tak rasa terganggu atau apa-apa? Tak. Okay. Syahidah datang dengan siapa tadi? Oh, saya datang dengan kawan. Tapi dia dah balik lah sebab dia tolong hantar je. Oh, lepas tu balik lagi dengan apa? Balik lagi dengan Grab. Oh, dengan Grab. Okay. Sebelum saya mulakan sesi, saya nak kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Siti Khadijah binti Mulkam. Saya merupakan kaunselor Syahidah pada hari ini. Okay, boleh tak Syahidah perkenalkan diri dan kongsikan sedikit latar belakang Syahidah? Okay, nama saya Syahidah binti Mahfuz Naim. Boleh panggil saya Syahidah. Tapi kawan-kawan selalu macam panggil Muni. Sejak ada cerita apa tu, Bollywood Syaruhan tu yang Bajrangi Bajan tu, kawan-kawan tu panggil Muni. Kita macam redha je. Lepas tu saya berumur 19 tahun. Saya baru habis STPM. Baru habis STPM. Nak kata baru, tak baru sangat lah. Sebab saya pun tengah sambung degree tapi yang swasta punya. Lepas tu saya berasal dari Kedah. Saya anak sulung daripada 3 adik-beradik. Anak sulung. Lepas tu saya nak panggil apa ni? Syida atau Syahidah atau ada panggilan yang boleh saya panggil? Panggil Syida. Okay, Syida. Okay, saya boleh panggil Syida lah kan? Okay, sebelum tu saya nak tanya, Syahidah pernah tak menyertai sesi atau menghadiri mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah. Ni kali pertama. Oh, tak pernah. Lepas tu, macam mana sekarang ni? Takut. Ini pun sebab kawan yang suruh datang, dia dah pujuk. Dah lama dah dia tak pergi lah, jumpa kaunselor. Tapi saya macam tak nak, takut. Faham. Lepas tu apa yang mendorong Syida datang sesi kaunseling pada hari ni? Sebab kawan jugalah, sebab dah banyak kali. Okay, faham. Okay, saya nak jelaskan sedikit kepada Syida apa itu kaunseling sebenarnya. Okay, kaunseling ni merupakan proses di mana kaunselor tu akan membimbing klien dan bersama-sama mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah klien. Okay, kaunselor juga akan membuatkan klien celik akal lah. Okay, saya dah faham? Faham. Okay, saya terpanggil Syahidah pula. Okay, Syahidah faham kan? Okay. Okay, saya juga akan jelaskan tentang peranan saya sebagai seorang kaunselor, iaitu membimbing Syida lah untuk Syida mencari penyelesaian untuk selesaikan isu yang Syida hadapi. Okay, peranan Syida pula sebagai klien, Syida boleh kongsikan apa saja yang Syida ingin kongsikan kepada saya. Tapi Syida jangan risau apa-apa perkongsian Syida pada hari ini. Saya tidak boleh membocorkan atau menceritakan kepada luar. Begitu juga dengan Syida, sebab saya terikat dengan etika kerahsiaan di bawah Akta Kaunselor, di mana saya tidak boleh berkongsi apa-apa cerita yang Syida kongsikan kepada saya, kecuali cerita ini atau isu yang Syida kongsikan ini boleh memberi ancaman kepada diri Syida, diri saya dan orang lain. Dan saya terpaksalah memberitahu pihak yang ketiga, iaitu pihak berwajib lah. Okay, sudah faham? Okay, bagus. Okay, sebelum tu saya juga nak jelaskan kepada Syida yang
masa sesi kaunseling kita pada hari ini tak lama pun, lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit saja. Okey, lepas tu sesi kita pula bergantung, bilangan sesi kita bergantung kepada isu yang Syida kongsikan. Okey, Syida faham? Faham. Okey, bagus Syida. Okey, boleh saya tanya apa isu yang Syida kongsikan kepada saya? Saya nak share pasal saya punya stres dalam belajar. Syida stres dalam belajar. Boleh saya tahu kenapa? Sebab banyak sangat assignment. Lepas tu dalam masa sama saya nak kerja program. Faham. Lepas tu dalam masa sama juga saya ada rasa nak pegang jawatan. Tak kisahlah dalam saya punya asrama ke, saya punya kelas ke, saya ingin nak buat semua tu, tapi dalam saya yang stres. Syida cakap Syida stres dengan tugasan, nak join program apa semua tu. Boleh Syida beritahu dengan lebih lanjut tak? Maksudnya Syida, masa Syida tu macam mana? Kalau dari pagi pukul 8 sampai pukul 3 tu adalah kelas. Lepas tu pukul 4 sampai pukul 7 macam tu saya join training volleyball. Dalam masa sama tu saya join volleyball. Okey, faham. Lepas tu bila malam tu selalunya masa saya untuk buat assignment. Tapi dalam masa yang sama saya punya asrama pun selalu buat program. Lepas tu macam mana macam nak siapkan assignment. Kalau bahasa universiti assignment lah. Kalau macam kami kerja khusus lah. Okey. Lepas tu bila malam je ada program asrama. Dia macam mana, warden tu cakap program tu tak wajib. Okey. Tapi bagi markah. So bila kita dengar macam tu, kita macam takut lah, macam nak lah kan markah tu. Macam tu lah. Nak siapkan assignment tapi dalam masa yang sama kena join program lagi. Okey, faham. Pengetua dekat asrama yang Syida duduk tu, dia kata tak wajib pun join program tapi dapat markah. So Syida pun rasa macam nak kena pergi jugalah kan. Okey, sebelum tu saya nak tanya yang Syida kata Syida nak juga jawatan dalam sesuatu kelab atau tempat dekat asrama yang Syida duduk tu. Syida ada pegang apa-apa jawatan tak? Kalau sekarang ni jawatan saya yang saya pegang pun AJK je. Hari tu ada saya tinggal nak pegang jawatan ketua asrama kan. Lepas tu dah temu duka apa semua saya tak lepas. Lepas tu saya dapat jadi AJK je. Okey, faham. Macam tu lah. Lepas tu AJK je pun banyak sangat meeting. Lepas tu macam assignment, program, meeting, AJK. Macam saya punya assignment pun makin lama makin kelang kabut. So tu yang saya rasa stres. Okey, sekarang Syida stres dengan kerja yang banyak untuk join program, dengan meeting, ataupun Syida stres Syida tak dapat nak uruskan masa Syida untuk nak membahagikan semua tugas yang perlu Syida buat. Betul, saya rasa macam saya susah nak bagi masa. Orang lain 24 jam boleh je siapkan assignment on time. Lepas tu join program. Lepas tu kalau ada macam ada kawan dia join training tu, training ni, tapi dia punya assignment siap. Saya macam saya satu je game tapi macam tak boleh nak catch up semua. Macam 24 jam tu bagi saya tak cukup. Macam tu. Okey, Syida tak pernah ke tanya kawan Syida macam mana dia buat tu? Sebab sama-sama kan busy. Lepas tu dia boleh siapkan tugasan. Dia cakap dia buat jadual, saya pun buat. Tapi tak menjadi. Dia jadi
1 minggu pertama, 2 minggu pertama je. Lepas tu dah tak boleh. Lepas tu dah jadi macam kelang kabut balik. Okey. Kalau ikut lagi kelang kabut. So saya pun macam nak cakap macam yang mana saya dan saya buat. Tapi dalam masa tu saya nak juga semua tu saya sempat buat kan. Okey, faham. So jadinya Syida kata Syida buat jadual seminggu atau 2 minggu je. Lepas tu kalau Syida teruskan juga dia akan jadi lebih stres. So Syida rasa Syida ni orang yang boleh ke list jadual dan buat, ataupun Syida jenis orang yang Syida akan kalau ada kerja tu Syida buat je, tak perlu nak list. Syida jenis orang yang macam mana? Sebabkan saya dah buat jadual tapi tak menjadi, so saya akan buat yang mana yang mana penting. Lepas tu yang training tu pun bila dah saya tengok training tu macam dah tak berapa nak penting bagi saya. So saya macam akan tinggal slow lah. Tapi saya tak ada tinggal drastic. Saya macam kalau macam sebelum ni setiap hari kan pergi main kan. Lepas tu lepas pada tu dah jadi lepas yang dah kelang kabut tu saya dah macam kurangkan 2 hari sekali. Lepas tu kalau dari segi program pun macam tu. Kalau program yang berwajib saya join, sebab tak semua program yang berwajib. Lepas tu kalau ada masa tu luang saya akan buatlah assignment walaupun sikit, walaupun satu perenggan macam tu. Kata baiklah ada cuma sikit macam lambat lah. Faham. Okey lah, ada sikit benda tak ada langsung kan. Okey, daripada apa yang Syida cakap tadi, Syida ada buat jadual, tapi bila Syida nak teruskan juga tu tak boleh, akan buatkan Syida stres lagi. Lepas tu cara yang Syida buat, cara lain tu Syida akan untuk program-program yang tak berapa yang penting tu mungkin Syida kebelakangkan sikit, macam tu tak join ke atau macam mana, tapi tak tinggal terus lah. Tapi boleh saya tanya tak, Syida rasa apa perbezaan Syida semasa Syida buat jadual dengan sebelum Syida semasa Syida ada jadual dan semasa Syida tak ada jadual? Perbezaan dia, kalau ikut jadual tu saya rasa macam saya terikat sangat. Macam contoh macam hari Ahad kan, saya akan buat jadual pukul 8 sampai pukul 10 saya ada kelas. Lepas tu saya ada gap. Saya ada gap tu dalam 2-3 jam. Lepas tu ada kelas balik sampai pukul 3. Lepas tu kalau macam ikut jadual lama, antara gap tu saya akan buat assignment. Lepas tu petang saya akan main bola. Lepas tu malam tu yang saya macam akan tengok balik. Kalau program tu wajib saya akan join, kalau tak wajib saya akan sambung assignment yang buat tengah hari tadi tu kan. Lepas tu waktu ikut jadual lah. Kalau kita ikut jadual ni saya rasa macam tak terikat. Macam tu. Jadi Syida rasa yang mana okey? Ada jadual ke tak ada jadual? Kalau saya rasa better yang tak ada jadual. Sebab macam rasa tak terikat sangat lah. Okey, faham. Rasa daripada apa yang Syida kongsikan tadi kepada saya, yang Syida kata tak ada jadual lagi okey lah, daripada ada jadual kan. Jadi sepanjang Syida untuk buat tugasan, join program, lepas tu ada meeting, Syida rasa apa je yang Syida buat masa tu untuk hilangkan stres Syida lah? Kalau untuk hilangkan stres saya suka baca novel. Baca novel. Syida suka, seorang yang suka baca novel lah. Okey. Biasanya Syida baca novel tu habis satu novel tu berapa hari? Ikut kadang tu kalau macam ada kerja khusus banyak sangat, saya akan baca sebelum tidur je.
Maksudnya macam tak banyak pula. Mungkin 1 bab, 2 bab macam tu je. Okey, Syida raya rajin juga ya membaca. Baca novel je. Okey, bagi Syida kan, Syida rasa Syida baca novel tu bolehlah hilangkan stres Syida. Oh, faham. Lepas daripada Syida hilang stres tu, kan esok akan bermula dengan hari baru pula. Syida akan mengalami masalah yang sama, isu yang sama. Syida akan rasa stres dengan program, dengan tugasan nak buat. Jadi ada tak Syida buat cara lain untuk tak bagi stres dengan benda-benda semua tu? Sebab tadi Syida beritahu Syida ada buat jadual, tapi jadual membantu dalam seminggu 2 saja. Lepas tu Syida pun bagi tahu jadual ni mungkin agak tak membantu Syida. Okey, ada tak Syida buat cara lain lah untuk ada masa sikit untuk membahagikan antara tugasan, program, meeting semua tu? Kat sekarang ni itu je. Itu pun macam saya cakap tadi, saya dah tak ikut jadual sebab saya dah rasa okey sikit ada jadual. Okey, faham. Jadi dengan tak ada jadual ni Syida rasa okey atau ada tak stres apa semua? Stres tu masih ada. Okey. Cuma berkurang sikit lah sebab saya dah kurangkan game, saya dah kurangkan program. Okey, Syida rasa Syida okey dengan keadaan sekarang. Tapi kadang-kadang rasa lah juga kan stres dengan benda-benda komitmen kita tu, tanggungjawab kita. Okey. Sebelum tu saya nak kongsikan juga tahu pengalaman saya. Saya pernah join program, ada jawatan dalam sesuatu kelab tu. Lepas tu saya pun macam biasalah kita student kan, akan ada tugasan dengan kelasnya, lepas tu dengan program. Macam Syida kata tadi, kita program tu tak wajib pun sebenarnya, tapi disebabkan tanggungjawab kita, lepas tu dia akan ada memberi ganjaran kepada kita. Kita rasa macam nak kena join juga ni selain daripada mendapatkan ilmu apa semua tu lah. Okey, cara saya untuk uruskan semua tu, saya biasanya saya akan buat list lah. List semua benda. Contohnya kalau malam tu saya ada meeting, saya akan meeting dan buat kerja-kerja sampingan. Maksudnya tugasan yang ringan-ringan. Saya tak akan buat tugasan yang berat-berat, yang kena fikir, yang kena cari benda apa-apa semua tu, sebab benda ni akan buat kita stres juga kan. Okey, lepas tu biasanya kalau saya lah kan, kalau hari tu saya ada program, hari tu juga saya ada kelas, saya tak akan buat tugasan. Sebab badan kita ni mungkin dah letih, otak kita dah banyak fikir dengan join program lagi, dengan kelas lagi pagi tu. Jadi kita akan tenangkan fikiran kita. Jadi biasanya kalau saya stres, saya akan tinggalkan semua pekerjaan tu sekejap dan saya akan keluar berjalan, pergi makan ke dengan kawan-kawan. Tu mungkinlah beberapa cara yang boleh Syida lakukan. Tapi carangan saya ni tidak akan mempengaruhi Syida kalau Syida tak mau lakukan pun. Okey, Syida rasa macam mana? Saya rasa okey sebab saya pun jenis orang yang suka aktiviti lasak. Kalau macam dulu waktu tingkatan 6 saya stres, saya bolehlah pergi hiking. Lepas tu dulu duduk kat asrama time diploma ni, macam tak ada sangat aktiviti yang lasak yang boleh saya join untuk release stres. Okey, faham. Jadi kalau dekat asrama tu kan, apa yang Syida rasa Syida boleh buat untuk hilangkan stres? Sebab macam Syida kata tadi, kalau duduk kat luar tu bolehlah membuat aktiviti lasak. Tapi kalau duduk asrama, kat mana je kita nak buat kan? Syida rasa kat mana yang sesuai kalau nak buat seakatan dengan ni lah? Kalau saya mungkin saya akan ajak kawan bilik jalan-jalan tu kot. Pasal jalan-jalan tu pun boleh hilangkan stres juga kan? Okey, bagus. Okey, memandangkan masa kita pun tinggal sedikit saja lagi, saya nak tanya lah, Syida ada nak kongsi atau nak tanya apa-apa? Okey, tak ada soalan.
Okey, saya akan membuat rumusan sikit tentang sepanjang sesi kita pada hari ini. Apa yang Syida telah kongsikan kepada saya, Syida rasa Syida mengalami stres disebabkan oleh tugasan Syida, program dengan jawatan. Walaupun menjadi AJK, tetapi itu juga tanggungjawab yang berat lah. Syida pun ada bagi tahu di mana kawan-kawan Syida pun ada komitmen juga, tapi dia boleh siapkan tugas, sedangkan Syida tak boleh. Syida pun ada juga kongsikan, Syida ada buat list untuk catatan harian Syida, tetapi perkara itu agak tak membantu Syida lah. Dan Syida pun jenis seorang yang tidak boleh ada jadual, tidak seakan terikat. Rasanya benda-benda tu pun akan membuat Syida stres juga kan. Okey, Syida juga ada kongsikan yang Syida akan kurangkan sedikit program yang agak tidak penting, tapi Syida pun tak adalah tinggal semua kan. Perkara benda tu boleh buatkan Syida ada masa sedikit untuk tugasan Syida. Syida pun ada kongsikan juga cara untuk Syida atasi stres. Syida selalu baca novel. Okey, selain daripada itu, Syida suka aktiviti lasak, tapi disebabkan duduk di asrama, Syida tak boleh nak buat semua tu. Cara lain yang Syida buat adalah dengan ajak kawan-kawan keluar berjalan-jalan. Okey, Syida kata dengan cara tu Syida boleh mengatasi stres, walaupun tak banyak tapi sedikit, tapi boleh lah kan. Okey, saya nak tanya apa perasaan Syida lah selepas menghadiri sesi kaunseling pada hari ini? Saya rasa puas hati dan lega. Patutlah kawan saya suruh saya jumpa kaunselor ni banyak kali dah dia suruh kan. Lepas tu dia cakap, aku pun pernah jumpa kaunselor ni, dia cakap best lah. Tapi saya yang degil, dia kata takut jumpa kaunselor. Lepas tu bila dah share dengan cik, saya rasa macam lega dan puas hati lah. Okey, sebelum tu saya nak ulang balik lah tentang etika kerahsiaan, sebab benda ni penting kan. Semua perkongsian Syida pada hari ini saya tak akan bawa keluar lah, sebab saya terikat dengan etika kerahsiaan di bawah akta kaunselor. Kecuali kalau isu-isu ini boleh membahayakan diri Syida, diri saya terpaksa memberitahu pihak yang berwajib lah. Okey, walaupun isu Syida ni hanya perkara yang stres apa semua, tapi saya juga tidak boleh keluarkan, walaupun sama ada isu ni besar atau kecil, memang saya tidak boleh bercerita kepada orang lain. Okey, saya nak tanya, Syida nak teruskan tak dengan sesi kedua? Nak? Syida nak. Okey, mungkinlah ada perkara isu baru atau isu yang lain yang Syida ingin kongsikan. Tak apa. Saya nak tanya Syida, Syida nak waktu bila tu? Kalau hari yang sama dan waktu yang sama boleh? Okey, boleh. Apa-apa perubahan masa Syida tak boleh datang ke apa, tak apa, kita boleh tetapkan tarikh yang lain. Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Syida kerana sudi datang sesi kaunseling pada hari ini. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum.